Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kita lagi dalam video yang seterusnya. Pada hari ini insyaAllah kita akan membincangkan isim kaku yang ketiga, iaitu isim kata tunjuk. Dan dalam nota kita, isim kata tunjuk berada di muka surat yang ke-5. Okey, sebelum ni kita telah belajar mengenai isim ganti nama. Kemudian kita belajar pasal isim kata hubung. Isim kata tunjuk yang kita akan discuss pada video kali ini adalah ini dia, isim kata tunjuk, iaitu kalimat-kalimat seperti hadza, hadhihi, haula'i, dzalika, tilka, ulaika dan seterusnya. Okey, so ini dia. Okey. So apakah yang dimasukkan isim kata tunjuk? Isim kata tunjuk sebenarnya yang kita maksudkan di sini adalah kalimat-kalimat kalau dalam bahasa Melayunya seperti ini, itu. So basically dua ni lah, ini dengan itu. Okay, dalam bahasa Arab dia panggil isim isyarah. Okay, isim isyarah. Okay, isim isyarah. Tidak. Okay, isim isyarah. So ini dia. Dia ada, ini jadual dia. Isim isyarah, isim kata tunjuk, dia ada yang untuk dekat dan untuk jauh. Kalau dekat dalam bahasa kita kata ini kan, ini dekat lah tu. Okay. Tapi dalam bahasa Arab, dia bukan sekadar satu perkataan ini, dia ada banyak. Daripada hadza, banyaknya itu sebab gini, sebab dia melibatkan bilangan, melibatkan jantina. That's why dia ada banyak. So now kita fokus dulu mengenai isim kata tunjuk yang dekat. Okay, yang dekat. Kemudian yang maskulin. Ini maskulin ya. Maskulin. Sorry. Kemudian ada bilangan 1, bilangan 2 dengan lebih daripada 2 ataupun banyak. Okay. So kalimatnya adalah hadza. Hadza ni maksudnya adalah ini, tapi dia refer kepada maskulin dan berbilangan 1. Okey. Hadza. Okey. Kalau dia kita rujuk kepada dulu yang kalimah 1 ni, berbilangan 1. Kalau dia marfu' bunyinya haza. Kalau dia mansub dengan majrur pun bunyi dia haza juga. Okey. Maksudnya dia hadza itu adalah dekat, maskulin dan berbilangan 1. Kalau marfu' pun hadza, kalau mansub pun hadza, kalau majrur pun hadza juga. Okey. Kemudian sebelum kita bilangan 2, kita visit dulu yang bilangan banyak. Kalau untuk dekat kan, untuk dekat, okay, ini dekat semula ya. Dekat, maskulin dan lebih daripada 2. Inilah banyak. Maka cara kita nak kata dia haula'i. Haula ni maknanya ni, tapi dia maskulin dan bilangannya banyak. Okey. Dan kalau marfu' bunyi dia haula'i. Kalau mansub, marfu' haula'i. Kalau mansub haula'i. Kalau majrur haula'i juga. Okey. So itu tadi bilangan 1 dengan bilangan banyak, lebih daripada 2. Kalau untuk 2 pula, di sini ada sedikit perbezaan. Hadzani dengan hadzaini. Okey, hadzani ni adalah isim kata tunjuk yang isim isyarah yang dekat.
maskulin bilangan 2 tapi marfu'. Okey, dekat maskulin berbilangan 2 tapi dia marfu'. Ni hadzani. Mana ada 2. Kalau dia untuk mansub dengan majrur, kita akan guna hadzaini. Maskulin hadzaini. So okay. Kemudian now kita pergi kepada yang isim isyarah yang dekat, tapi kali ini feminin pula So ini di feminin. Saya pakai yang merah. Feminin feminin. Okey, kalau feminin untuk bilangan 1 ni hadhihi. Okey. Dekat feminin bilangan 1 hadhihi sama ada dia marfu' hazihi. Kalau dia mansub dengan majrur pun hadhihi juga. Untuk yang bilangan banyak ni sama juga haula'i. So maksudnya kat sini apa? Bila haula'i ni maksud dia apa? Antara maskulin dengan feminin sama je. Haula'i. Kemudian marfu', mansub, majrur sama juga. Haula'i. Tadi kalau yang bilangan 1 dia ada beza. Hadza dengan hadhihi. Okey. Kalau feminin ada hadhihi. Hi bawah ni. Hadhihi itu feminin. Tadi kalau lelaki hadza dengan hadza. So maksudnya untuk bilangan banyak, isim kata tunjuk yang dekat untuk bilangan banyak samalah haula'i. Untuk maskulin macam tu, untuk feminin macam tu, marfu' pun sama, mansub majrur pun sama, haula'i. Okey, now kita refer kepada ni pula. Yang ini ni. Isim kata tunjuk yang dekat, kemudian feminin untuk bilangan 2. Hatani itu adalah isim isyarah dekat. Maknanya ini tapi refer kepada feminin dan bilangan 2. Hatani. Dan dia marfu'. Kalau dia mansub dengan majrur, kita guna hataini. Beza dia kat sini. Hataini dengan tani dengan hataini. So ini menarik sikit lah. Untuk bilangan 1 dia ada lebih. Bilangan 1 dengan bilangan 2 ni variasinya lebih sikit. Bilangan banyak dia semacam aja. Untuk maskulin, untuk feminin, marfu' ke, mansub ke, ataupun majrur, sama je. Marfu' mansub ke majrur. Kalau bilangannya banyak, di satu jenis. Haula'i. Semua ni, kalau dalam bahasa Melayu, kiranya bunyi maksud dia ini. Ini ingat ni, ini. Tapi, depending dalam apa dia punya gender dia ke, feminin ke, bilangan dengan status ni, masa tu kita akan pilih lah ini yang macam mana. So yang tu kena hati-hati So saya nak tunjuk satu benda kat sini. Okey, sebelum tu kita tak apalah, saya pergi kepada ni yang jauh pula, bilangan jauh. Kalau isim isyarah jauh, nanti saya akan tunjukkan sikit perbezaan. Apa yang membezakan jauh dengan dekat ni. Nah, kita pergi kepada isim jauh dulu ni. Biru. Kalau isim kata tunjuk jauh ataupun itu yang jauh ni, untuk maskulin bilangan 1
Ni bilangan 1 ya, ni bilangan 2 dengan banyak, ni banyak Untuk bilangan 1 ni zalika. Untuk marfu', mansub dengan majrur. Semula untuk isim kata tunjuk jauh maskulin bilangan 1, kalau marfu' zalika, kalau mansub dengan majrur zalika juga. Okey, zalika juga. Manakala kalau yang feminin untuk bilangan 1 ni dia tilka dengan tilka. Tadi zalika bilangan 1 kan, marfu' ke mansub ke majrur zalika. Tapi bila dia feminin, tadi kalau maskulin semula, kalau maskulin bilangan 1 zalika, marfu' mansub majrur bunyi dia zalika. Tapi bila dia feminin jadi tilka dengan tilka. So di mana beza dia kat sini antara feminin dengan maskulin untuk jauh ni? Dia pada ni. Kalau feminin dia ada ta. Memang ta ni memang ada menunjukkan wanita lah. Ada sedikit menunjukkan wanita atau feminin ta. Okey. So itu bilangan 1. Kalau bilangan banyak ni dia ulaika. Dan macam isyarah dekat tadi, dia untuk banyak, untuk banyak, jauh, banyak, maskulin ke feminin, marfu' ke mansub ke majrur, di satu pesen aja. Ulaika. Mana ulaika ni adalah kata itu, mereka itu, bilangannya banyak, laki ke perempuan, maskulin ke feminin sama. Ulaika. Kalau dekat tadi apa? Haulai kan? Haulai sama juga. Maskulin ke feminin ke, marfu' ke, mansub ke majrur. Haulai. Kalau jauh, ulaika. Untuk yang bilangan 2 pula, untuk yang bilangan 2 kita refer kepada yang lelaki dulu ya. Maskulin dulu ya. Maskulin Dhanika. Kalau dia marfu'. Kalau dia mansub dengan majrur, Zainika. Macam tu pula cara bunyi dia. Untuk yang feminin pula, bilangan 2, jauh Kalau dia marfu', tanika. Kalau dia mansub dengan majrur, tainika. Okey, so itulah dia jadual isim isyarah iaitu isim kata tunjuk jauh dengan dekat. Saya sekarang nak bagi satu tip penting membezakan jauh dan dekat. Sebelum saya padam dulu ya. Leave. Okey, masuk balik. Okey, now. Perhatikan ni sekarang saya nak tunjukkan kat mana beza utama jauh dan dekat ni. Untuk yang dekat ni dia mesti ada ha. Kalau ada ha ni mana dekat lah. Mana dekat. Kalau dia jauh dia ada ka tapi duduk belakang. Itu kalau isim isyarah yang dia jauh ni maksudnya bukan macam mana jauh tapi dia menghadap kita tau. Menghadap kita. Ka ni maksudnya nak beritahu dia itu sebenarnya seperti yang mukhatabah. Okey. So apa lagi? So itu dia perbezaan antara isim isyarah jauh dengan
Kat. So jadual ni kena hafal jangan hafalkan. Kalau saya buat petak kat sini ini ada satu petak. Kat sini ada satu petak. Ini untuk isim dekat ni. Sebab sini antara lelaki dengan perempuan lain. Okey, ada nampak hadha dengan hadihi. Kalau untuk isim dekat sama je. Haula i. Kemudian untuk yang jauh pula isim isyarah, jauh. Kat sini ada satu kumpulan. Ini bilangan satu Dia ada zalika dengan tilka. Ta ni biasanya nak menunjukkan wanita ni. Ta ni nak menunjukkan zalika. Sekejap Okey. Lam ni menunjukkan lil ba'id Lam ni ada nampak tak lam ni? Lam ni lil ba'id, maksudnya jauh. Okey. Ni sama. Kaf ni maknanya mukhatabah, dia maknanya dia menghadap kita, jauh dengan kita. Mukhatabah maknanya orang yang kita sedang menghadap. Kalau kita cakap, kita menghadap dengan dia. Itu makna mukhatabah. Kalau kita panggil mutakallim, yang bercakap. Kalau orang yang kita sedang berkata dengan dia, kita akan kata mukhatabah. So kaf tu makna mukhatab. Kemudian kaf ni maksudnya mukhatab ni. Maknanya kita berkata dengannya. Okey, ini mukhatab, orang yang kita berkata dengannya. Kalau kita kata pada orang yang tak nampak, itu dipanggil ghaib. Tak ada kat kawasan kita. Okey, kalau kita berbicara mengenai orang yang ketiga, dipanggil ghaib. Kalau kita sebagai orang berkata, dia panggil mutakallim. So kaf ni, nak beritahunya, kaf ni adalah mengatakan mukhatab. Lam ni, lam kecil ni kan. Lam ni pada zalika ni maknanya lil ba'id, maknanya jauh. Daripada jauh. Ha ni dekat lah. Okey, itu adalah benda-benda yang kecil-kecil yang saya try nak sampaikan. Tapi apapun, senangnya hafalkan je lah. Okey, hafalkan dulu. Kat mana tadi? Kat sini ulaika ni. Ulaika ni maknanya jauh. Maskulin, feminin sama. Status marfu' ke mansub ke jabr sama juga. Kecuali pada yang dua, dia ada beza sikit. Antara marfu' dengan mansub majrur ada beza sikit. Okey, kalau macam zanika, jauh. Zanika ni jauh, maskulin, marfu'. Kalau zainika, dia adalah mansub dengan majrur. Sama juga tanika, perempuan, marfu'. Kalau dua orang. Kalau tainika, mansub dengan majrur. So saya rasa cukup untuk sekat tu dari segi penerangan. Yang penting kita try hafal. So now saya nak bagi contoh. Mari kita tengok dalam Fatihah ada tak? Dalam Fatihah tak ada. Tengok dalam surah. Okey. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 ada. Dzalikal kitab. So ini adalah isim isyarah Ini isim isyarah dzalika. Okey, isim isyarah. So apa nak kita kata kat sini? So ini adalah isim. Kan? Isim isyarah. Okey, dia melambangkan itulah. Itu kan. Jauh. Bilangan satu. Bilangan dia satu. So dia punya status apa status? Statusnya depan lah. Sebab apa boleh kata kat sini? Kita boleh kata sebab dia isim, then makna dia mubtada. Mubtada. Jom saya padam dulu. Mubtada
So ni mubtada ataupun subjek. So ni adalah apa? Sebenarnya ni adalah ayat statement. So zalikal kitab, maksudnya apa? Kitab itu. Okey, kitab itu. Dia gini. Oh, okey. Sebelum saya explain ni, saya nak balik sebelum bernota. Di sini. Ya, ni dia. Isim kata tunjuk. Okey, saya dah explain tadi kan. Ni dia punya macam-macam mengenai isim kata tunjuk ni. Isim kata tunjuk jika diikuti dengan isim yang umum, maka dia akan jadi ayat statement. Contohnya macam ni kan. Hadihi ni adalah ini. Kemudian kitabun ni adalah buku. Kemudian dia umum kan. So kita kena treat dia sebagai ayat statement. So kalau kita treat ayat statement, kita kena buat dia sebagai sebutan yang boleh difahami. So kita akan kata apa? Kita akan kata macam ni. Ini buku. Kan? Ini buku. So ni subjek, ni predikat. Bila kata-kata ini buku, then kita boleh nampak kat situ ada faham. Ada mufidah dia panggil. Bila ada mufidah, then barulah dia boleh dikatakan sebagai ayat. Okay. So apa point kat sini? Kalau kita nampak satu isim isyarah, lepas tu followed by isim yang umum, dan kita kena treat dia sebagai ayat. So dalam hal ni, hadza kitabun, kita kena baca dia sebagai ini buku. So itu satu. Nombor dua, isim kata tunjuk kalau diikuti dengan isim spesifik yang beralif lam, maka kita kena buat dia ayat tergantung. Tergantung tu macam mana? Sebelum kita tengok dulu hadza kitabun, dengan sini hadzal kitabu. So ini al-kitabu ni adalah isim spesifik kan? Isim ni isim spesifik kan? Spesifik ni sebab dia alif lam. Jadi bila isim isyarah ni diikuti dengan isim yang spesifik beralif lam, maka kita akan buat dia ayat tergantung. Macam mana bunyi dia? Bunyi dia macam ni. Buku ini. Sebab kalau kita dalam bahasa Melayu, buku ini. Kalau saya kata buku ini, tergantung tak? Tergantung tak? Ya, inilah saya yang masukkan tergantung. So, maksudnya dia macam tak sudah lagi. Okay, dia macam tak sudah lagi. So, maknanya kat sini dalam ni, dia part ni adalah predikat, subjek. Tapi dia punya predikat belum jumpa lagi. Belum ada. Sebab kalau ada predikat, nanti dia dah jadi ayat sempurna. Contohnya macam buku ini tebal. Itu dah ada apa? Dah ada predikat kan? That's why dia macam sempurna ayat statement. Tapi dalam kes ni, kita tak boleh baca dia sebagai ini buku. Tapi kita kena baca sebagai buku ini. Sebab kalau dalam bahasa Melayu, buku ini, kita akan tahu dia masih tergantung. Dan itu dah tujuan dia. Okay? So ini kena apa? Kena perhatikan baik-baik perbezaan antara hadza kitabun dengan hadzal kitabu. Okey. So itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kalaulah yang poin nombor 2 ni kan, kita nak layan dia sebagai ayat penuh juga, dan kita kena datangkan huwa di celah dia. Hadzal huwal kitab. Hadzal huwal kitab. Then kita kata inilah bukunya. Inilah dia bukunya. Okey. Bila kita kata inilah dia bukunya, kita akan nampak kat sini ada subjek dengan predikat. Kan? Ini subjek predikat. Cuma bezanya dengan yang pertama tadi ni, ini buku dengan inilah bukunya. Bezanya apa? Bezanya ialah dekat bahagian predikat ni, dia spesifik. Tapi dia jadi predikat juga. Dalam kes pertama tadi itu,
Buku ni dia predikat tapi dia umum sebab tak ada alif lam tak ada alif lam kan. Tapi dalam kes nombor 2 ni dia punya predikat ada alif lam, tapi kita berjaya menjadikan dia sebagai predikat dengan mendatangkan huwa di celah dia. Inilah bukunya. Okey. Kat sini ada special case. Kalau saya nak kata special ni case kat mana tau? Ingat tak idofah? Idofah kan, ataupun gandingan kan. So kitabi ni gandingan. Okey. Kalau hadza kitabi, kita kata-kata ini buku saya. Buku saya ni adalah kitabi Tapi kalau kita nak buat dia tergantung, maksudnya kita nak buat dia macam style nombor 2 dalam case idofah ni, we have to switch dia. Kitabi hadha ni dia akan jadi ayat tergantung. Kalau hadha kitabi, dia ayat lengkap. Tapi kitabi hadha, dia akan tergantung. So ini satu tip macam mana nak kita buat dia ayat lengkap dengan ayat tergantung berkaitan dengan isim isyarah untuk idofah. Okey. So ini 3 benda yang kita kena tahu berkenaan dengan isim isyarah lah. So kalau kita balik kepada ayat ni kan, Dzalikal kitab. So yang pertama ni isim isyarah, yang kedua ni apa ni? Isim umum ke spesifik? Spesifik kan? So macam mana kita nak treat dia? Kita nak kata itu buku ataupun buku itu? Which one yang tergantung? Kita akan ambil pilihan yang kedua kan? Sebab yang kedua tergantung. Sebab kat sini ada alif lam. So now kita akan kata buku itu tergantung la raiba fih, tiada keraguan. So kat sini ni part ni adalah macam subjek, dengan part ni adalah predikat. Predikat tapi dalam bentuk macam frasa lah. La raiba fih. Oh sorry, bukan kat sini. Dia sampai sini. Dia punya predikat tu sampai sampai sini. La raiba fi. Okey, ini predikat. Kitab itu tiada keraguan padanya. La raiba fi. So ini predikat dalam bentuk apa? Dalam bentuk ayat. Okey, ayat predikat dalam bentuk ayat kan kita dah belajar dalam bab sebelum ni ya. Okey, tapi yang ini ni kat sini ada bukan persoalan. Cikgu, kenapa subjek kat sini ada 2? Biasa subjek kan satu perkataan. Yes, betul. Okey, nanti akan sampai dalam bab 7 insya-Allah. Bab 7 atau bab 6. Di mana kita akan beritahu kat sini dalam situasi ni dzalikal kitab sebenarnya zalika ni adalah mubtada ataupun mubtada'in ataupun subjek. Okey, status dia adalah baris depan. Al-kitabu ni dia dipanggil penegasan ataupun badal lah, macam badal ni maknanya ganti. Sebenarnya macam ni, dia macam ada doubling lah. Kalau saya tutup part ni kan, itu which mean kitab, tiada keraguan padanya. Okey. Tapi nanti kalau saya buat macam ni pula, sebab tadi saya kata badal ganti, kalau saya buat ni pada apa ni kan, tak ada ni, yang ini al-kitabu, buku itu. Itu kat situ yang dalam kalinya sesebutan saya ni bukan nak kata itu ini, tapi nak beritahu sebab ada alif lam. The book
Kalau bahasa Inggeris boleh, sebab kita boleh represent alif lam sebagai the book, no keraguan padanya. So dia macam ada elemen penegasan. So kat sinilah dia sebenarnya gini, kitab ni just nak explain kenapa kat sini macam ada dua, sebenarnya still satu, iaitu subjek dia ni satu, iaitu zalika. Okay, zalika. And then al-kitabu ni dia adalah badal kepada ni, yang maksud terangkaskan, maknanya buku itu tiada keraguan padanya. Okay, so ini adalah mubtada. Okay, dia berada di lokasi marfu' disebabkan dia adalah mubtada. Semestinya kalau kita nak kata zalika adalah isim isyarah, duduk dekat tempat marfu' sebab dia mubtada. Okay, al-kitabu ni dia adalah badal. Kita akan belajar nanti dalam bab 6 atau silap saya. Dia ni adalah menegaskan kalimah itu. Okey. Dan maksudnya itu yang apa? Maksudnya itu yang macam mana? Itu bukulah. Buku itu buku itu yang dimaksudkan. Which mean Al-Quran dia area ni adalah area subjek. Yang ini kat sini subjek ni. Okey. Now ini predikatnya. So itulah yang berlaku daripada sini sampai sini. Okey. Kalau ada perasaan macam mana cikgu, ustaz, la raiba fi ni adalah ayat, try explain. Kalau ada pertanyaan macam tu, simpan dulu, nanti akan sampai juga dalam satu bab nanti kita akan jumpa kenapa la raiba fi ni adalah ayat. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.